A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah At-Taubah ayat 85. Ayat ini adalah sambungan daripada ayat yang lepas. Sebab itu dia bermula dengan waw. Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Kalau kita ingat lagi, ada ayat yang hampir sama dengan ayat 85 ni. Ingat tak? Ayat 55. Ayat 55. Isi dia lebih kurang sama, cuma yang berbezanya huruf. Antaranya ialah ayat 55 bermula dengan fa. Fala tu'jibka amwaluhum. Tapi ayat hari ini, ayat 85 bermula dengan waw. Wala tu'jibka amwaluhum. Jadi beza antara waw dengan fa. Dalam bahasa Arab, waw ni menunjukkan makna dia dan, tapi tidak semestinya ikut tertib. Tak mesti ikut susunan. Contoh saya kata, Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Telah datang Muhammad wa Aliyun. Bukan mesti Muhammad datang dulu baru Ali. Mungkin saya sebut Ali kemudian, tapi mungkin Ali yang datang awal. Sebab wa tu semata-mata menunjukkan dan kedua-dua tu datang. Siapa datang dulu tak penting. Tapi bila sebut fa, menunjukkan tertib. Ja'a Muhammadun fa Aliyun. Telah datang Muhammad fa lalu Ali. Makna yang datang dulu Muhammad. Jadi kalau ayat 55 bermula dengan fa, fala tu'jibka. Ayat 85 bermula dengan waw. Jadi ayat 55 tu menunjukkan bahawa fala tu'jibka tu adalah berlaku setelah ayat-ayat yang lepas. Kalau kita perhati ayat lepas, cerita pasal apa? Daripada ayat 52, Allah kata pada Nabi, qul, katalah pada mereka, anfiqu, iaitu kepada orang munafik, infaklah, tau'an, secara sukarela, au karhan, ataupun secara terpaksa, lan yutaqabbala minkum, maka tidak sama sekali akan diterima daripada infak kamu. Ini cerita pasal infak, kan? Kemudian innakum kuntum qauman fasiqin, sebab Allah tak terima ialah sebab kamu orang yang fasik. Jadi antara sebab sedekah ataupun amalan tak diterima ialah fasik. Kemudian ayat 54 Allah kata, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Tidak ada yang menghalang mereka daripada infak mereka, sedekah mereka diterima, melainkan annahum kafaru billah, melainkan sebab mereka kufur kepada Allah dan Rasul. Pasal infak juga.
Kemudian wala ya'tuna as-salah. Mereka tidak mendatangi salat kecuali mereka dalam keadaan malas. Kemudian infak lagi, wala yunfiquna illa wa hum karihun. Dan mereka tidak menginfakkan harta mereka kecuali dalam keadaan mereka karihun. Apa dia? Tak suka, benci. Infak tapi benci, tak suka. Kenapa orang munafik ni bila infak dia tak suka? Yalah, kenapa dia rasa terpaksa? Pertama sebab dia tak percaya pada janji Allah. Infak satu dapat berganda. Yang kedua sebab dia dengki pada orang beriman. Bila dia infak tu, duit tu sampai pada siapa? Kepada orang yang dia tak suka. Maka infak dia tu menjadikan dia benci. Lepas tu Allah kata fala tu'jibka amwaluhum. Maka ikut tertib. Dengan cara infak orang munafik itu, dengan banyak harta mereka itu, maka oleh itu janganlah harta mereka dan anak-anak mereka mengkagumkan engkau. Kenapa? Kenapa Muhammad dan orang beriman tak perlu rasa kagum dengan kelebihan orang munafik yang banyak harta, anak pun hebat? Kenapa? Apa dia? Kenapa? Siapa jawab? Duniawi sahaja mereka. Tak, jawapannya ada dalam ayat ni. Jawapannya Allah kata apa? Innama yuridullah liyu'azibahum. Jangan kamu rasa kagum dengan harta mereka dan anak-anak mereka, sebab dengan harta tu Allah akan menyeksa mereka. Jadi kalau harta tu menjadi penyebab mereka akan diseksa oleh Allah, kenapa kamu nak rasa kagum? Faham? Jadi apa penyeksaan Allah kepada mereka dalam kehidupan dunia? Allah bagi harta tapi menyeksakan mereka. Di akhirat kita boleh fahamlah kan, mereka akan diazab. Tapi penyeksaan di dunia apa dia? Apa bentuk dia? Pertama, terseksa nak mengumpulkan harta. Betul tak? Ada tak orang kumpul harta dengan mudah aja? Tak ada. Yang kedua, terseksa nak simpan. Yang ketiga, terseksa nak tambah lagi. Yang keempat, terseksa bila bagi pada orang beriman rasa tak puas hati. Itu pun terseksa tu. Itu semua tu penyeksaan ketika hidup di dunia. Okey. Kemudian kita pergi pada ayat yang kita akan belajar malam ni. Tadi cerita pasal infak kan? Tapi sebelum ayat 85 cerita pasal apa? Cuba tengok. Cerita sebelum ayat malam ni ialah yang kita dah belajar minggu lepas lah. Kan? Tentang apa? Sebelum ayat 85. Cerita pasal apa ni? Yalah, semua cerita orang munafik ni. Cerita pasal peperangan. Jadi antara ciri-ciri orang munafik apa dia? Solat malas, sedekah tak suka, dan yang paling besar ialah tak nak pergi berperang. Jadi cerita sebelum ayat 85 ialah cerita pasal peperangan. Cerita sebelum ayat 55 cerita pasal infak. Jadi cerita yang pasal peperangan ni, dia tak mula dengan ayat 85, tak mula dengan fa, tapi bermula dengan waw. Menunjukkan apa? Ayat ni bersambung. Yang mana dulu tak penting. Jadi setelah Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad, sekiranya Allah kembalikan orang munafik itu kepada engkau setelah engkau balik daripada peperangan Tabuk, maka mereka akan minta izin pada engkau untuk keluar. Maka Allah perintah pada Nabi, bagi tahu pada mereka
kamu tak akan dapat keluar lagi berperang bersama aku. Dan kamu tak mungkin lagi berperang bersama aku sampai, apa maksud dia? Ini hukuman Allah kepada orang munafik. Pertama, tak boleh keluar dah lagi dengan Nabi. Yang kedua, tak boleh berperang dengan Nabi sampai mana Allah padam terus nama dia di kalangan orang-orang yang berjihad. Itu bentuk hukuman. Sampai bila-bila mereka tak mungkin dapat berperang bersama Nabi. Apa sebab? Puncanya apa? Biasa bila Allah beritahu hukuman ataupun akibat, Allah akan beritahu sebabnya. Apa sebabnya? Siapa ingat? Memang tak nak bagi berperang. Ada satu lagi. Dalam ayat 83. Sebab dia memang mereka tak nak pergi berperang. Tapi sebab tambahan ialah bila mereka mula tak nak pergi berperang. Kali kedua ke, kali ketiga ke, kali pertama? Allah sebut tu awal marrah. Kalau kali pertama dia pergi, kali kedua tak pergi, okey lagi. Mana bukan betul? Tak betul juga. Tapi lagi dahsyat ialah kali pertama lagi dah tak nak pergi, maka Allah padam terus nama mereka daripada kalangan orang-orang yang berjihad. Mana tak ada niat langsung. Sebab tu Allah larang ahli kitab di awal surah Baqarah. Allah kata wala takunu awwalaka fi rimbi. Jangan kamu jadi orang yang pertama kafir. Kenapa Allah sebut orang pertama kafir? Jangan jadi orang pertama. Bila jadi orang pertama, kita akan menjadi pencetus ummah. Orang yang datang selepas tu sebenarnya follow kita. Makna dosa orang yang pertama sangat, dia akan tanggung semua kalau dia tak bertaubat. Sama orang munafik ni. Kali pertama dah tak nak pergi berperang, maka kesannya Allah padam terus daripada senarai orang yang berjihad. Begitu juga Allah kata, duduklah kamu bersama orang-orang yang memang tak layak pergi berperang. Seperti wanita, orang tua. Kemudian Allah begitu juga pada Nabi, jangan solat ke atas seorang pun daripada mereka, dan jangan duduk di atas ataupun berdiri di atas kubur mereka. Mana jangan berdoa. Situ kan. Kemudian sambungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tu'jibka, dan jangan tu'jibka. Menarik hati. Takjub bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu apa dia? Jangan mengkagumkan. Engkau amwaluhum, harta-harta mereka, wa auladuhum, dan jadi orang munafik ni, dia bukan orang munafik je. Boleh kata semua tabiat manusia yang dia berbangga dua benda je kan. Satu harta, yang kedua anak. Kalau tak bangga dengan harta, bangga dengan anak. Kalau tak bangga dengan anak, bangga dengan ataupun dua-dua sekali. Betul? Jadi bukan orang munafik je, orang Melayu pun lebih kurang kan. Jadi Allah kata jangan harta mereka dan anak mereka mengkagumkan engkau. Engkau ni siapa? Nabi Muhammad. Okey, soalan. Adakah harta mengkagumkan Nabi? Kalau tak, kenapa Allah larang? Kita larang ni sesuatu yang orang tu buat kan. Anak kita bermain, kita larang jangan main.
Kalau dia tak main, kenapa nak larang? Untuk bila Allah bercakap tuju pada Nabi Muhammad, dia sama ada khas untuk Nabi, macam alam nasrah laka sadrak, itu khas untuk Nabi, ataupun sama ada untuk dia, Allah cakap pada Nabi tapi sebenar arahan tu kepada umat dia. Jadi Nabi tak mungkin kagum dengan harta, Nabi tak mungkin tertipu dengan harta. Apa bukti? Bagi sedekahkan harta. Sedekahkan semua harta. Dia tak simpan harta. Nabi tak simpan harta. Bahkan ulama kata emas dengan batu bagi Nabi sama. Emas dengan batu bagi Nabi sama je. Buktinya Nabi bila dapat je, Nabi tak masuk rumah, tak sempat harta tu masuk rumah, Nabi bagi. Jadi kalau sifat macam tu, adakah patut Nabi kagum? Tak. Bahkan Nabi ditawarkan oleh Allah nak jadikan semua bukit-bukit di Mekah emas, Nabi tolak. Dan juga Nabi diberi pilihan nak menjadi seorang Nabi yang bersifat raja, ada kerajaan macam Nabi Sulaiman, ataupun nak jadi Nabi yang bersifat hamba, Nabiyan Abdan. Nabi pilih untuk jadi Nabi yang hamba. Ada ketika Nabi bagi pada orang miskin Arab Badui, Nabi tak ada harta, tapi biasa dapat harta rampasan. Ada satu ketika Nabi dapat harta rampasan kambing tu beratus ekor, di lereng bukit tu penuh. Jadi orang miskin Arab Badui tengok Nabi kata, kamu kagum ke? Ya. Kamu nak tak? Nak. Nabi kata, ambillah, itu semua untuk kamu. Semua untuk kamu. Ini hadis sahih. Mana kambing beratus ekor di lereng bukit tu, bila Nabi tengok orang Badui ni terkejut dengan banyaknya harta, Nabi tanya, kamu nak ke? Nak. Okey, ambil semua untuk kamu. Maka orang Arab Badui ni balik pada kaum dia, bagi tahu, aslimu, masuklah Islam dan berimanlah kepada Muhammad yang tak pernah takut kepada kefakiran. Betul tak dia tak takut pada kefakiran? Kalau dia takut pada kefakiran, dia bagi berapa? Kalau ada 100 ekor, dia bagi berapa? Macam kita bila bagi tu, tak takut pada kefakiran ke masih ada ketakutan? Ada sikit ke banyak? Dan dalam satu peperangan di Mekah, Nabi dapat harta rampasan unta, beratus ekor unta. Nabi bagi pada seorang kafir nama dia Safwan 100 ekor unta. Lepas tu Nabi bagi lagi 100 ekor unta. Lepas tu bagi lagi 100 ekor unta, 300. Akhirnya Safwan tengok, Nabi ni luar biasa. Akhirnya dia mengucap 2 kalimah syahadat. Sebab Nabi tak ada kepentingan. Nabi semata-mata nak ajak orang kepada kebaikan dan nak selamat daripada neraka. Jadi kalau keikhlasan Nabi sampai tahap tu, kenapa aku tak perlu beriman? Nampak tak? Penting tu pendakwah apa dia? Ikhlas, berdakwah kerana Allah. Kadang-kadang keikhlasan itulah mengetuk hati mad'u. Tapi kalau tengok pendakwah tu asyik berkira je, kan? Susah sikit tak nak. Kadang-kadang orang tak ada tarikan. Bahkan Nabi ni bukan setakat tak kagum dengan harta dunia, tapi Nabi lah orang yang paling kaya sekali. Betul tak? Setuju? Okey, ada dalil. Nabi orang paling kaya. Tapi harta Nabi dengan harta Abu Bakar mana lebih banyak? Abu Bakar dengan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf. Jadi betul tak Nabi adalah orang yang paling kaya? Betul. Sebab itulah bila dapat Nabi bagi. Itulah orang kaya. Orang miskin ialah bila dapat simpan. Betul kan? Orang kaya ialah tak berhajat. Itulah kaya. Bila sentiasa berhajat, dia bukan kaya, dia miskin. Apa makna fakir?
dalam bahasa Arab? Walaupun dah jadi bahasa Melayu. Apa makna fakir? Itu tak, fakir dalam bahasa Arab ialah berhajat. Dalam bahasa Arab, orang fakir ialah orang yang berhajat. Selagi mana dia berhajat, dia adalah fakir. Nabi tak berhajat. Lepas tu dapat je Nabi bagi, dapat je Nabi bagi. Okey, ada tak dalil daripada ayat Al-Quran yang Nabi orang yang paling kaya? Dalil daripada Quran. Surah lazim je. Biasa surah panjang saya tak tanya. Mencukupkan. Surah apa? Kalau tak boleh bagi ayat, bagi terjemahan. Cuba baca ayat tu. Tak ingat, baca daripada awal. Tak ingat juga. Alam wa wajadaka. Wa wajadaka ailan. Dhalan makna lain. Ailan fa'aghna. Surah Ad-Duha kan? Cuba terjemah. Tak, bukan menjadikan. Wajada, dia mendapati, iaitu Allah. Dan dia, iaitu Allah, mendapati engkau ailan, miskin. Fa'aghna, lalu Allah mencukupkan Nabi. Sebab tu Nabi tak berhajat kepada apa-apa, sebab Allah dah mencukupkannya. Dapat je Nabi bagi. Sebab, dan Allah juga sebut sebelum surah Ad-Duha, apa yang terbaik untuk Nabi yang Allah sediakan sebelum ayat ni? Sebelum tu. Sebelum tu. Wad-duha wal laili idza saja. Walal akhiratu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Allah dah begitu Nabi daripada awal lagi. Pastilah akhirat itu adalah lebih baik bagi engkau daripada. Jadi yang masuk dalam kepala Nabi, akhirat lebih baik. Kenapa aku nak kagum dengan dunia? Dunia tak baik. Allah kata, yang baik untuk kamu, akhirat. Boleh? Dan Nabi pun ada sebut dalam satu hadis, laisal ghina Okey. Cuba terjemah. Laisal ghina. Bukanlah ghina tu kekayaan, ghaniyun. Bukanlah kekayaan kasratul ardi, banyak harta. Walakin al-ghina, akan tetapi kekayaan itu adalah ghina, kekayaan jiwa. Apa ciri-ciri orang yang kaya jiwa? Dia tak berhajat apa yang di sisi manusia. Dia hanya berhajat apa yang di sisi Allah. Jadi selagi mana kita berhajat harta dunia, sebenarnya kita kaya ke fakir? Fakir. Okey. Salah ke ada harta banyak? Tak salah. Tapi niat dia bukan untuk kaya harta. Niat untuk kaya jiwa. Bila dia banyak harta, kalau dia kaya jiwa, dia buat apa? Dia bagi pada orang. Itu orang kaya jiwa. Okey. Dan Nabi pernah sebut tak, tidak ada dengki kecuali kepada dua golongan sahaja. Kan? Pertama, orang yang selalu baca Al-Quran,
siang dan malam. Makna orang macam ni kita kena dengki. Tapi masalah kita tak boleh dengki sebab tak pernah jumpa orang baca siang dan malam. Orang bersembah siang dan malam ramai. Yang kedua, orang yang ada harta tapi sedekah. Tengok, bukan Nabi puji bukan sebab dia banyak harta, tapi sebab dia sedekah siang dan malam. Jadi ustaz kena banyak harta, ya tak salah, tapi banyak harta untuk sedekah siang dan malam. Okey, kalau wala taj'al fi qulubina, tak, ghilan tu apa makna? Dengki. Tak, dia dengki ni secara umum haram. Kecuali dengki untuk buat benda yang baik. Yang haram tu ialah ghilan tu ialah dengki yang haram. Tengok orang harta banyak kita dengki. Dengki yang haram macam mana? Kita nak harta dia pindah pada kita, transfer ke akaun kita. Ataupun kita nak harta dia hilang. Itu dengki. Tapi kalau dia banyak ilmu, kita nak banyak ilmu macam dia. Okey. Okey. Dan Allah puji tak orang yang suka memberi? Ada ayat yang Allah puji orang bertakwa, orang yang berjaya ialah orang yang suka memberi, bukan suka menyimpan. Ayat apa tu? Surah Lazim juga. Macam mana nak bagi ilmu kalau tak ingat? Surah Al-Lail. Ayat 18. Cuba baca ayat tu. Allazi sebelum tu wasayujannabuha al-atqa. Kemudian allazi yu'ti malahu yatazakka illa ibtigha'a Allah kata apa? Fa anzartukum naran talazza. Aku bagi amaran pada kamu tentang neraka yang menyala. Siapa yang selamat daripada neraka ni? Wasayujannabuha, akan dijauhkan daripada api neraka talazza al-atqa, orang yang paling, dia atqa ni isim tafdil, macam ahsan, afdal. Jadi atqa orang yang paling. Jadi yang akan selamat daripada neraka orang yang paling takwa. Tapi Allah sebut ciri-ciri utama orang paling takwa apa dia? Allazi, orang yang yu'ti malahu, memberi hartanya. Apa tujuan dia bagi harta? Bukan nak nama, bukan nak pulangan, tapi yatazakka, nak bersihkan hati daripada sifat kedekut, cinta dunia. Dan dia bagi semua tu tidak lain tidak bukan illa melainkan untuk mencari ridha Allah. Bukan nak nama, bukan nak balasan. Boleh perasan tak? Orang paling bertakwa, kalau kita tanya orang ramai lah, siapa paling bertakwa? Biasa agak-agak jawapannya apa? Ya, Pak Imam, Pak Ustaz, yang solat malam kan? Ataupun apa lagi? Yang selalu pergi umrah, yang pergi haji berkali-kali. Tapi tak. Yang paling bertakwa ialah yang suka memberi hartanya. Kenapa? Sebab solat malam ni, ramai orang boleh solat malam, tapi yang solat malam tu belum tentu mudah nak memberi. Betul kan? Dia mana lebih mudah, nak bangun malam ke nak memberi? Kalau kita diberi pilihan, nak solat malam ke nak sedekah?
Sedekah 5,000 dengan salat malam 5 rakaat. Nak mana mana? Duit bayar 100. Ha? 5,000 Ustaz sebut dulu 100 kan. Ha? Okey. Jadi arahan jangan kagum dengan harta ni sebenar untuk kita. Dan betul tak kita ada sifat tu? Kagum harta, tengok orang kaya rasa nak juga kan. Orang naik pangkat kita pun berlomba, ada kan? Tapi bila tengok orang banyak ilmu, banyak baca Quran, tak tinggi pula nak berlomba. Betul? Ada kan? Kalau ada kena buang. Sebab apa hukum kagum dengan harta? Haram. Sebab Allah kata jangan. Bila jangan menunjukkan haram. Cari tak salah, tapi yang salah kagum. Okey. Kemudian Allah berkata sebab apa tak boleh kagum? Innama, sesungguhnya hanyalah yuridu, Allah ingin an yu'azibahum, mengazab mereka biha, dengannya. Dengan apa? Di mana ni Allah nak azab orang munafik dengan harta? Di mana ni? Fi dunia, di dunia. Jadi kalau kita tengok maksud ayat ni macam tak masuk akal kan? Sebab biasa kalau nak azab dengan apa? Ha? Kesakitan, dengan musibah. Tapi dalam ayat ni Allah nak azab dengan kesenangan. Itu susah nak masuk tu. Ha. Kalau kita kata kamu cari harta nanti kena azab lah. Apa pula ustaz yang miskin tu kena azab? Boleh? Okey, apa bentuk azab? Saya dah sebut tadi kan. Nak kumpul harta tu dah azab. Lepas tu yang kedua, nak simpan. Yang ketiga, tamak nak tambah kan. Yang keempat, takut dicuri. Bila jumpa orang miskin je, ambil jalan lain. Okey, kemudian watazhaqa. Dan tazhaqa apa dia? Ha? Tercabut. Anfusuhum, jiwa mereka ataupun roh mereka, nyawa mereka. Tazhaqa ni mana cabut dengan keras. Itu pun ada maksud tu. Maknanya orang munafik dan orang kafir kalau mati sangat-sangat menyeksakan. Boleh buka surah Al-Anfal ayat 50. Surah Al-Anfal ayat 50. Walau tara iz yatawaffa allazina kafaru al-malaika. Kemudian yadribuna wa adbarahum. Dah. Okey, cuba terjemah. Walau tara, dan jikalau tara, kamu melihat Nabi Muhammad, kalau engkau melihat iz yatawaffa, ketika mana yatawaffa mewafatkan, mematikan siapa? Allazina kafaru, orang-orang kafir. Siapa yang mematikan orang kafir? Al-malaikah. Ini sebagai simbolik lah yang mematikan Allah. Tapi Allah
perintah malaikat yang cabut nyawa kan. Jadi yang cabut nyawa tu satu ke ramai? Ha? Tak, yang mencabut lah. Satu. Jadi kalau satu, malaikah ke apa? Malaikah ni ramai ke seorang? Ramai kalau satu? Malak. Jadi sekarang Allah guna malak ke malaikah? Jadi yang mencabut nyawa ni satu ke ramai? Oh, satu tapi ramai. Okey, ada ayat yang lain Allah kata apa? Qul yatawaffakum malakul maut. Ini surah apa ni? Jadah. Oh, mesti hafal ni. Cuba terjemah sikit. Qul, katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum. Samalah yatawaffa ni. Cuma ada kum je. Akan mewafatkan kamu malakul. Ini satu. Kalau satu, malak. Kalau ramai, malaikah. Jadi ada ayat yang Allah bagi tahu yang cabut nyawa satu. Ada ayat Allah bagi tahu yang cabut nyawa ramai. Jadi yang mana betul? Jangan tersilap jawab. Tak, allazina kafaru orang yang dicabut nyawa. Malaikat ni yang mencabut nyawa. Tak, soalannya yang cabut nyawa satu ke ramai? Satu. Kenapa Allah sebut ramai? Ramai. Kenapa Allah sebut satu? Ustaz pernah cakap dulu waktu dicabut tu daripada ujung kaki sampai ke halqum tu banyak malaikat yang mencabut, tapi ketika daripada halqum ke atas tu malakul maut yang cabut. Itu jawapannya. Jadi dah betul, alhamdulillah pula. Jadi dua-dua ayat ni betul. Sebenarnya bila seseorang itu sampai ajal, malaikat Allah utuskan ramai malaikat turun daripada langit. Ada yang bawa kafan daripada syurga kalau mayat tu orang beriman. Ada yang tukang cabut daripada kaki naik ke atas, itu ramai malaikat. Bila nak sampai ke halqum, malakul maut ambil peranan. Yang betul-betul cabut sampai terkeluar daripada badan, malakul maut. Tapi proses permulaan, malaikah. Tak susah. Kenapa susah sangat bagi Allah? Ramai tu bukan menunjukkan susah. Bagi orang beriman, kalau ramai tu menunjukkan para malaikat meraihkan roh orang beriman yang nak dicabut. Kalau bagi orang kafir menunjukkan menakutkan, ramainya menakutkan. Ada hikmahnya. Ini Allah kata apa? Bila orang kafir, malaikat akan mencabut nyawa. Caranya apa? Yadribuna. Pukul. Pukul apa? Wujuhahum, muka-muka mereka. Wa adbarahum. Adbar daripada perkataan dubur. Dubur apa makna dia? Belakang. Jadi sebelum cabut nyawa tu malaikat pukul muka dan pukul belakang. Kenapa pukul muka? Sebab muka ni yang tak menghadap Allah. Belakang pula sebab belakang ni yang membelakangkan Allah. Barulah jadi menyakitkan, menyeksakan. Ini khas untuk orang kafir. Tapi orang beriman sakit juga. Kata ulama kurang. Okey? Itu makna tazhaqah. Roh mereka keluar dalam keadaan menyakitkan. Kemudian wahum kafirun. Roh mereka keluar dalam keadaan mereka kufur. Jadi kenapa Allah sebut ni? Kenapa Allah sebut waktu roh keluar mereka kafir?
Allah nak bagi tahu mereka betul-betul diazab sebab betul-betul mati dalam kafir. Kalau dia munafik 50 tahun tapi masa mati dia beriman, tak termasuk. Faham? Sebab tu kita tak boleh nak hukum orang kafir itu kafir selama-lamanya. Mungkin besok dia nak mati, malam ni dia mengucap, pagi besok mati, maka dia orang beriman. Okey, boleh wa iza. Jadi apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 85? Jangan cemburu, jangan kagum, jangan dengki. Sebab apa? Sebab harta bukan nikmat. Harta adalah ujian. Jadi kalau kita kagum dengan harta, macam kita kagum dengan ujian. Jangan bangga dengan ujian, tapi takutlah dengan ujian. Allah sebut dalam surah apa ni? Manusia apabila diuji dengan nikmat, maka manusia salah faham. Dia kata apa? Allah muliakan dia, kan? Allah nak begitu, dia salah faham. Tak, bagi harta bukan mulia, tapi ujian. Dan bila Allah uji dengan kesempitan, kemiskinan, dia salah faham juga. Dia kata Allah hina dia. Surah apa tu? Alhamdulillah. Okey, wa iza, dan apabila unzilat, telah diturunkan surah mana-mana surah. Dan surah tu biasanya semua surah, semua ayat Quran, mesejnya apa dia? An aminu, agar berimanlah. Aminu, berimanlah. Billah, berimanlah kepada Allah. Kemudian wajahidu, dan berjihadlah ma'a rasulihi, bersama rasulnya. Benda yang paling menakutkan orang munafik apa dah? Sebenarnya apa yang Allah nak begitu ni? Bila diturun je surah ataupun ayat Quran yang memerintahkan mereka berimanlah kepada Allah dan berjihadlah. Apa yang Allah nak beritahu? Sikap orang munafik bila turun ayat Quran. Apa sikap mereka? Ista'zanaka, akan minta izin, akan minta izin kepada engkau. Ulu tauli, apa dia ulu? Kita biasa dengar tak ulu? Biasa dengar? Ulu al-albab lagi? Lah, ulu Kelantan, ulu Selangor. Ulul albab, ulul amri. Jadi apa makna ulu? Orang-orang yang mempunyai. Kalau ulul albab, orang yang mempunyai akal. Ulul amri, orang yang mempunyai kuasa pemerintah. Jadi ulu, orang-orang yang mempunyai. Tauli makna kekayaan, kesenangan. Minhum, dari kalangan mereka. Siapa mereka? Orang munafik. Bila turun je ayat, ajak mereka beriman dan berjihad, apa reaksi mereka? Spontan. Terus dia minta izin pada Nabi. Siapa yang paling utama minta izin? Orang kaya. Minta izin apa ni? Untuk tidak ikut berperang. Waqalu, dan mereka berkata, zarna, biarkan
Kami nakun apa dah? Kami ma'al qaidin, bersama orang-orang yang duduk. Qaidin jamaah plural, kalau seorang qaidun, ataupun kalau jamak dia juga ialah qu'udan. Pernah dengar qu'udan? Ayat apa? Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Allah puji orang yang berakal, yang sentiasa berzikir, qiyaman berdiri, qu'udan duduk. Sama dengan qaidin. Jadi apa maksud ayat ni? Bila tu? Bila dia minta izin? Bila turun surah. Jadi Allah nak bagi tahu sifat orang munafik, dia tak suka dengan Quran, tak suka dengan ayat, tak suka dengan surah. Jadi siapa-siapa yang memang tak suka dengan ni, maksud dia dengar, faham dan amal. Bila dia nak baca je tapi tak nak faham maksud dia, dia ada ciri-ciri munafik. Satu. Yang kedua, yang paling menakutkan orang munafik, ayat tentang apa? Jihad. Ini yang paling dia tak suka. Sebab tu bila ada perintah je, mereka terus minta izin. Kemudian Allah kata ulu at-tauli, makna mereka ni ada kekayaan, kesenangan. Siapa yang bagi? Jadi soalan, kenapa Allah bagi kekayaan pada musuh dia? Ini yang kita bincang tadilah. Kalau kekayaan harta adalah bernilai di sisi Allah, Allah tak mungkin bagi pada orang kafir. Cuba buka surah Mudassir ayat 9. Ayat lepas tu Zarni waman khalaqtu wahida, kemudian waja'altu lahu malan mamduda, kemudian wabanina syuhuda. Apa dia? Ayat 11. Okey. Cuba tengok Allah bila Nabi sampaikan dakwah pada orang musyrikin Mekah. Antara yang menentang Nabi adalah orang yang pembesar-pembesar. Maka Allah bagi kepada Nabi zarni, sama dengan ni, zarna. Kalau zarna, biarkan kami. Kalau zarni, biarkan aku. Sebab ini seorang. Allah kata pada siapa ni? Pada Nabi. Bila orang musyrikin menentang kamu, sebaik saja kamu sampaikan dakwah, okey, biarkan aku. Siapa ni? Waman khalaqtu, orang yang khalaqtu, aku cipta dia wahida. Betul tak? Semua Allah cipta asalnya sorang-sorang. Betul kan? Masa keluar daripada perut mak, ada tak keluar 3 sekaligus? Sorang. Jadi Allah nak bagi tu sebenarnya asalnya dia tak ada apa-apa. Kemudian waja'altu lahu, aku menjadikan orang ni yang menentang dakwah ni, aku menjadikan untuknya malan, harta, mamdudan. Apa makna mamdudan? Harta yang banyak. Siapa ni? Allah bagi harta yang banyak. Musuh dia. Kemudian wabanina syuhuda. Banina apa dah? Anak-anak yang syuhuda apa maksud? Mana kita nak anak kita bekerja dan duduk jauh daripada kita, pun bekerja dan duduk dekat dengan kita, kita dapat tengok setiap hari. Itu nikmat. Tapi Allah bagi pada siapa ni? Orang kafir. Harta yang banyak, anak pula berjaya duduk depan mata, biarkan aku handle. Boleh? Cuba buka surah Mudassir, Muzammil.
Ayat 9 ya. Wasbir ala ma yaqulu wahjurhum hajran. Kemudian apa dia? Wazarni waman yukazzibu biha wazarni wal mukazzibina. Kemudian uli an-na'mati wa mahilhum Okey. Apa maksud ni? Lebih kurang sama. Allah kata pada Nabi, wazarni, biarkan aku. Siapa? Wal mukazzibin, orang-orang yang mendustakan. Kamu tak payah lawan dia. Serah pada aku. Kemudian Allah sebut sifat mukazzibin apa dia? Uli yang mempunyai nikmat. Siapa yang ada nikmat ni? Nabi ke mukazzibin? Mukazzibin. Jadi pengajarannya apa? Bila ada harta jangan berbangga, sebab dia bukan anugerah, bukan kelebihan. Dia adalah ujian. Kalau itu kelebihan, Allah tak akan bagi pada orang kafir, orang munafik. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis sahih, kalau dunia ni ada nilai sama nilai dengan satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk ni berapa harga dia? Siapa nak saya bagi sayap nyamuk percuma satu lori? Tak nak kan? Jadi Nabi kata kalau semua dunia ni sama nilai dengan satu sayap nyamuk je, apa jadi? Apa sambungan hadis tu? Allah tak akan bagi minum pada orang kafir walaupun seteguk air. Tapi sekarang orang kafir boleh minum tak seteguk? Tak, boleh setangki pun boleh minum. Sebab apa boleh minum? Sebab dunia tak ada nilai. Sebab Allah akan bagi benda yang bernilai kepada orang yang ada nilai. Boleh faham? Sebab tu Allah tak bagi dunia pada Nabi. Sebab Allah nak bagi benda yang lebih bernilai, yang kekal. Okey, orang yang mempunyai kekayaan akan minta izin kepada engkau dan mereka kata biarlah kami duduk bersama orang yang duduk. Sebenarnya apa maksud tu? Dia nak duduk bersama siapa ni? Sebenarnya menunjukkan apa? Apa yang Allah nak bagi tahu? Kalau orang lelaki nak jadi perempuan, apa maksud tu? Pengecut, bacul kan? Yang duduk kat rumah ni biasa perempuan. Jadi siapa-siapa yang tak suka pergi masjid nak duduk kat rumah je, dia ada ciri-ciri? Tak apa rasa. Tengok-tengok isteri dia pergi masjid, dia solat kat rumah. Dia ada ciri-ciri itulah. Dia, muka dia terlalu tebal. Okey, radu. Mereka bukan setakat mereka suka, redha pula. Bi an yakunu, bahawa mereka menjadi ma'al khawalifi, bersama khawalifi. Khawalifi apa dah? Khawalifi jamaah, kalau mufrad ada khalifah. Khalifah ni perempuan, seorang perempuan yang duduk kat rumah. Kalau ramai khawalifah. Jadi orang munafik ni reda duduk bersama wanita. Biarlah orang kata dia macam perempuan pun, mana dia tak ada maruah. Lepas tu Nabi nak bakar rumah orang tak pergi solat Jumaat kan? Tahu tak sebab apa Nabi tak jadi bakar? Apa yang menghalang Nabi daripada bakar? Sebab dalam rumah tu ada perempuan. Kalau Nabi bakar, zalim. Sebab perempuan tak wajib pergi
Itu yang menghalang Nabi daripada bakar. Jadi kalau ada juga lelaki kat situ, dia adalah seperti ataupun betul-betul perempuan. Ramai orang duk kutuk sajak kan, tapi berapa ramai sajak kat luar tak ada siapa kutuk. Sajak-sajak yang duduk dalam rumah tu. Okey, khawalifi. Orang-orang yang duduk. Siapa lagi yang duduk ni? Bukan perempuan saja. Budak-budak, orang tua, orang uzur, orang sakit, orang stroke. Waktu bi'ah. Ini kemuncak ada. Dan tubi'ah dicop, dikunci, disil ala hati-hati. Apa maksud dikunci? Dalam tafsir bila sebut dikunci, makna iman tak boleh masuk, syirik dalam hati tak boleh nak keluar, kejahatan yang kat dalam tak boleh nak keluar langsung, kebaikan di luar tak ada ruang nak masuk. Itu makna tubi'ah. Dan sebab tu Allah kata fahum la, mereka la yafqahun, tidak mengerti ataupun memahami. Mereka tak mengerti, mereka tak faham. Tak faham apa ni? Apa yang mereka tak faham? Mereka tak faham ya, jenis duduk kat rumah ni perempuan, bukan lelaki. Faham? Sebab itulah mereka duduk bersama perempuan. Sebab Allah kata la yafqahun, ini kerja perempuan, kenapa kamu nak duduk? Sebab mereka tak faham. Kalau mereka ada kefahaman, kesedaran, mereka akan pergi. Okey, boleh? Ada soalan ke? Termasuk. Dia berjihad ni, dia ada dua kan. Satu berjihad dengan lisan, dengan hujah. Itu berdakwah lah. Yang kedua, berjihad dengan senjata. Jadi berdakwah ataupun berjihad dengan hujah bila-bila masa, di mana-mana. Tapi berjihad dengan senjata bukan semua tempat, bukan di semua waktu. Ustaz, yang kata jangan mengagungkan kan. Kalau memuji itu pun sekiranya termasuk tu. Samalah. Bila kita puji, kita kagumlah. Ya. Lebih kurang lah. Ya dah, yang paling tua apa dia? Kita tak cerdik sebab kita puji benda yang tak patut dipuji. Ustaz, ada ke berjihad dengan akhlak? Ada ke berjihad dengan akhlak? Ada. Sebab tu keadaan mengatakan lisanul hal afdal min lisani al-maqal. Lisan, lidah, hal keadaan kita iaitu akhlak afdal, lebih baik daripada lisan ucapan kita. Sebab tu ulama kata Islam tersebar di zaman Nabi sebab akhlak. Faktor yang paling besar Islam tersebar sebab akhlak, bukan sebab ucapan. Ada? Betul. Bahkan kadang-kadang sebab akhlak lah penghalang Islam tersebar, kan? Dia cakap cantik tapi tengok akhlak buruk. Dia hentam orang bukan main, tapi bila kena pada dia semua okey. Okey. Macam mana nak dapat akhlak yang baik? Ayalah Quran. Sebab Aisyah bila ditanya apakah akhlak Nabi, Aisyah jawab Quran. Jadi yang ramai tak tertarik dengan Islam sebab orang Islam termasuklah pendakwah tak memiliki akhlak Al-Quran. Contoh pujian yang dibolehkan. Contoh pujian yang boleh. Contoh pujian yang dibolehkan.
Contoh pujian yang dibolehkan, kita puji apa yang Allah puji. Banyak benda yang Allah puji dalam Quran. Ya. Allah puji pendakwah, Allah puji orang bertakwa, Allah puji orang yang muhsini. Kan? Allah puji orang yang sabar. Kita puji apa yang Allah puji, boleh. Jangan puji apa yang orang puji, tapi puji apa yang Allah puji. Itulah sebenar tanda cinta kepada Allah. Suka apa yang Allah suka, benci apa yang Allah benci. Andai kita ada simpanan, adakah perlu kita infakkan semuanya? Sebab simpanan itu kan termasuk satu benda. Tak ada ayat mengatakan wajib simpan semua. Bahkan banyak ayat Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa makna wa mimma? Min makna sebahagian daripada kami yang kami bagi rezeki. Allah pun tahu kita nak bagi sikit pun kena ikut. Kalau nak bagi semua, Allah sangat tahu. Allah sangat faham. Sebab tu Allah kata wa mimma, sebahagian daripada yang kami bagi. Tapi kalau nak bagi semua, boleh tak? Boleh. Ada dalil. Ada. Abu Bakar bagi semua. Kalau nak bagi separuh, boleh. Boleh. Umar bagi separuh. Kalau nak bagi 1/3, boleh. Kalau nak bagi 1/10, boleh. Tak nak bagi pun boleh. Jadi ulama kata apa? Bila keadaan kita boleh bagi semua? Bila kita macam Abu Bakar. Kita dah tak ada tanggungan, kan? Keyakinan kita pada Allah luar biasa, kan? Allah dah tetap dah rezeki. Kita pun bagi. Jadi kalau keyakinan kita, iman kita, tawakal kita pada Allah begitu kuat dan kita dah ada tanggungan dah, boleh je nak bagi. Dan bila kita bagi, kita pun tak ada masalah, boleh cari kerja lain. Jangan sampai bagi semua tapi meminta ataupun memudaratkan kita. Okey. Tapi saya tak galakkan bagi semua. Kalau ada siapa-siapa nak bagi semualah. Ustaz, kan kita kan baca Quran setiap hari kan. So kita baca tafsir. Yang macam saya ni tak faham bahasa Arab. Lepas tu baca sebagai kadang Ustaz tu barulah beberapa tahun. So kadang saya tak faham di tafsir tu cerita pasal apa. Lepas saya baca tafsir tu, bila tak Ustaz cerita asal, saya dengar Ustaz cerita pasal Arab tu, cerita pasal langit kan. Bila tadabbur tu saya faham lah cerita pasal langit tu macam tu. Rupanya bila baca cerita barulah faham. Sekarang saya tengah baca surah Al-Ahzab, cerita pasal pasal Nabi punya giliran dan isteri. Saya tak tahu cerita pasal apa betul. Bila baca Quran tu saya tak feel lah macam tapi saya baca lah Quran setiap hari, saya cubalah baca tapi macam saya macam jahil je saya baca Quran, saya tak faham. Jadi saya tadabbur Ustaz seminggu sekali je saya faham. Macam ayat ni, 3 ayat ni saya faham lah. Dan lain tu saya tak faham. Macam mana Ustaz? Saya tak ada ilmu. Saya doktor tapi saya tak ada ilmu Al-Quran. Tak, sebab itulah bila kita tadabbur Al-Quran, walaupun tak faham semua, jiwa kita akan tenang. Dan kita akan sentiasa berfikiran positif. Sebab Allah kata apa? La yukallifullahu nafsan. Allah tak akan bebankan melainkan setakat kita mampu. Kita mampu tu je. Kita dah usaha bertadabbur kan. Sekali seminggu ke 2 kali seminggu. Dan bila baca setiap hari tak faham. Tak apa. Yang penting kita ada usaha nak faham. Cuma sebab kekangan masa kan. Kelas pun bukan ada selalu. PKP pula kan. Jadi semoga kita dimaafkan. Yang penting usaha untuk tadabbur sentiasa ada. Dan kalau boleh tingkatkan lagi usaha untuk tadabbur. Sebab saya tengok ramai pelajar saya yang online ni, dia ikut kelas, lepas tu dia cari pula video yang lain. Dia buat nota lagi. Maknanya boleh kita gandakan, tambahkan lagi walaupun kelas tak ada sebab video berlambak kan. Tambahkan. Kita kan bila makan tak sedap, kita pandai cari pula restoran lain kan. Lebih kurang macam tu. Okey, ada soalan lagi? Akhlak Al-Quran tu macam mana Ustaz? Akhlak Al-Quran macam mana? Macam dalam Al-Quran lah, sebab tu susah saya nak cerita sebab ada 6,000 ayat ni. Dia contoh saya bagikan. Quran kata apa? Bila kamu bantu orang, bila bagi makan pada orang miskin, jangan sikit pun mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Tapi kita kadang-kadang dah belajar tadabbur, orang tak ucap terima kasih, kecil hati. Lepas tu macam mana akhlak Al-Quran Ustaz?
Jangan kecil hati lah. Lepas tu bila solat pula cerita pada orang kan. Pergi umrah cerita pada orang. Padahal dah tadabbur 2, 3, 4 surah dah. Jadi dia sebenarnya macam ni. Saya nampaklah pengalaman saya. Kalau orang tu betul-betul tadabbur, niat nak dapat hidayah Allah, mesti Allah buka pintu hati dan mesti Allah permudahkan untuk dia terus amal dengan apa dia faham. Tapi kalau sekadar dia pergi nak penuh masa kosong, kebetulan ada kelas, kebetulan waktu free, Allah tak buka pintu hati. Sebab tu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, siapa tadabbur Al-Quran taliban lil huda, betul-betul nak mencari petunjuk, Allah buka pintu dan Allah permudahkan untuk dia beramal. Dan sahabat betul-betul ikhlaskan. Sebab tu sahabat tadabbur berubah, 23 tahun satu tanah Arab berubah. Sebab mereka betul-betul ikhlas. Allah kata hijrah. Allah kata tinggal harta, tinggal kan. Jadi ialah kita ni dunia masih menebal kan. Jadi kadang-kadang masuk keluar balik. Semoga Allah beri kekuatan pada kita. Adakah pahala yang dibuat sebelum itu ditarik balik atau dikurangkan? Pahala? Pahala yang dibuat sebelum itu boleh ke ditarik atau dikurangkan? Boleh lah. Kalau dah jadi pahala, boleh terbatal. Dia syaitan ni, pertama dia nak kacau kita, jangan buat kebaikan. Kalau tak berjaya, kita buat juga, dipastikan kita buat tak ikhlas, maka tak jadi pahala. Kalau kita tak berjaya juga, kita buat dan kita ikhlas, jadi pahala kan? Syaitan akan kacau lagi, iaitu pahala tu tak kekal sampai satu masa terbatal pahala tersebut. Caranya ungkit. Kadang-kadang orang tu buat amal kebaikan tu dah 20 tahun. Tiba-tiba orang tanya, kamu pernah ada bantu apa-apa? Ada, 20 tahun yang lepas. Buat surau. Habis. Syaitan nak cucuk-cucuk. Walaupun dah jadi itulah kerja syaitan. Jangan kata syaitan jahat. Memang dia jahat. Jahatlah pencuri ni. Asyik mencuri je. Sebab dia memang pencuri. Lepas tu Allah bagi kaedah kan, nak lawan syaitan apa dia? Bila kita tergelincir, Nabi kata jangan kata celaka syaitan. Jangan kata jahat syaitan, jangan. Dia semakin kuat. Sebab apa? Bila kita kata celaka syaitan, syaitan semakin kuat. Sebab apa? Sebab tak memberi kesan apa-apa kepada syaitan dan kita pun tak akan jumpa apa kelemahan kita. Sebab asyik salahkan syaitan. Kan? Syaitan nak sampai kita tak tahu apa kelemahan kita. Yang kita tahu syaitan jahat, syaitan celaka. Habis buat apa? Nabi kata baca bismillah. Dengan bismillah ni, dengan zikir, syaitan akan jadi lemah. Okey. Ustaz, apa hukum kita infak duit belanja dapur yang suami bagi tanpa dia tahu? Niat infak untuk dia, tapi bila bagi tahu dia macam tak setuju. Bagi zakat tak ganda. Bila begitu suami dia tak setuju. Kalau suami dia tak setuju, tak payahlah kan. Dia sebenarnya dia infak hukumnya sunat. Taat pada suami hukumnya jangan tertipu dengan syaitan. Jadi kita ni nak sangat pahala sedekah sampai melanggar benda yang wajib, yang haram. Dengar cakap suami adalah ibadat. Dapat pahala lebih besar daripada pahala kita bersedekah. Dia bagi tahu, bang, duit belanja dapur ni lebih setiap bulan, tak banyak pun, RM50. Boleh tak saya sedekah? Tak boleh. Tak apalah, tak payah bagilah. Jadi siapa yang akan menanggung? Suamilah. Kita tak menanggung. Lagi pula yang sedekah ni wajib kepada siapa? Sunat kepada siapa? Orang yang memiliki. Kalau tak ada apa, jangan risaulah. Boleh faham? Macam orang pergi haji lah. Risau tak pergi haji. Kamu tak wajib pun, duit tak ada. Relax. Okey, ada soalan lain?
Tak ada? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.